Wa ammal kibru fa innahul khaslatul muhlikatu ra'san. Ama tasma'u qawlahu ta'ala aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa ammal kibru, dan adapun bermula kibir. Kibir ni satu sifat yang dicelakan oleh syarak daripada minas sifatil mazmumati syar'an. Nah, setengah daripada sifat yang dicelakan pada syarak. Dah. Wa ammal kibru, dan adapun kibir. Kibir ni satu sifat yang ada dalam hati. Satu perkara yang ada dalam hati. Satu perkara yang wujud dalam hati. Dan ada pun perkara timbul tubik di luar tubuh badan, kecek pun jadi nampak somong, jalan pun nampak lengok-lengok nampak somong, kecek pun besar. Hak tubik luar, hak tu dia panggil mutakabbir. Mulai. Kibir satu sifat yang ada di dalam hati, satu perkara yang ada dalam hati. Apabila sifat ni dia kuat dah, dia timbul tubik dicakap pesok orang. Dia timbul cara jalan, cara tengok pak orang pun kerah mata tengok pak orang pun dah. Jadi cara juling-juling ataupun dia kecek orang pun nampak kecek besar, hak tu orang panggil mutakabbir. Seorang yang bersifat dengan takabur. Kibir satu sifat dalam. Ini minas sifatil mazmumah. Fa innahu, jawab bagi amma. Fa innahu kana bahasanya. Ada. Fa innahu, maka nascaya bahasanya. Sesungguh bahasanya al-kibra ni. Al-khaslatul muhlikatu. Ialah satu perkara dan satu sifat. Al-khaslah mana satu sifat, satu perkara. Al-muhlikatu, yang membinasalah ia akan tua dia. Salah tak al-muhlikatu ay sahibaha, yang membinasalah ia akan tuang bagi sifat kibir ni. Ra'san, sama sekali. Apabila seorang dia bersifat dengan sifat kibir, maka seorang itu akan binasa sama sekali dengan sifat itu. Manakah dalil kata apabila seorang itu bersifat dengan kibir, dia binasa semata-mata, dia punah semata-mata, dia selerak semata-mata? Mana misawi? Manakah dalil? Ama tasma'u qawlahu ta'ala. Adakah tidak dengar engkau, ya ayyuhar rajul, hei seorang yang duk beribadat kepada Allah, mung tak dengar ke qaulahu ta'ala, akan firman Allah Ta'ala. Tuhan kata nak, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ni mula ayat ni orang panggil ayat yang belum pada ni, Tuhan mari wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Atau ayat kama dia aba wastakbara. Ni Allah Taala duk cerita tentang iblis, tentang syaitan. Sebab apa dia boleh deraka ke Tuhan? Sebab apa dia terjun dalam neraka Tuhan? Sebab apa dia jadi kufur? Butihnya ada sifat kibir ni. Ada al-kibru oleh hati dia. Kenapa? Ketika Allah Ta'ala suruh malaikat tu sujud pada magad Adam. Maka dia tahu tak say sujud illa iblis. Malaikat iblis tahu sujud apanya kepada magad Adam. Adam tu jadi pada tanah, ku jadi pada api, aku lah lebihnya. Timbul sifat takabur. Timbul sifat kibir. Sebab tu Tuhan cerita, aba anggang ia, abai ia iblis. Menegah ia daripada sujud pada magad Adam. Dia tak ingat tak kata hak dia suruh tu Allah. Bukannya tak ada, bukannya malaikat Allah suruh, tapi dia terlupa di situ. Aba anggang ia, abai ia iblis. Wastakbara, dan bersifat takabur ia, dan sombong ia iblis. Apabila ia tu anggang, apa anggang? Yakni tak mau sujud kepada jasad Adam dan magad Adam. Itu mana aba anggang ia, abai ia daripada sujudkan magad Adam. Wastakbara, dan takabur ia nak iblis. Ia takabur, ia tak sujud apa kepada Adam. Ada jadi baru pada aku, ia jadi pada tanah, aku jadi pada api. Maka dia besar diri dah weh. Takabur dah weh. Sombong dah weh. Ia tak ada ingat kata ia suruh tu Allah Ta'ala. Apabila ia sifat ia tu takabur, wa kana, dan telah ada ia iblis. Ada minal kafirin, kainan wasabitan minal kafirin, setengah daripada orang yang kufur mereka itu akan Allah, jatuh dalam kafir weh. Dan sebab tu dia kata hajak pun itu tu tok servis mayat,
Duk ngaji molek-molek tersah ngaji ha. Kacang ngaji buat apa tak ada boleh duit le. Ha lepas tu kalau mau ngaji pondok tak ada boleh gaji lah ni duk tipu ni. Hal setan duk kecek lah hati kita ah. Kacang ngaji lah no pondok Allah. Klik motong pun mau ngamak-ngamak kau. Lepas tu kalau mu tak boleh ngajar tak pandai duk klik motong supaya ngafok tak ngaji kau. Tak usah ngaji, baik tak usah ngaji duk kecek lah hati. Duk bisik lah hati, duk bisik lah telinga. Takwi kita ngaji ya tahu dak. Jalan ngaji, jalan syurga cari. Sebab tu kata ngaji ngajar syurga cari dia. Bukan je cari syurga. Syurga cari. Sebab tu ya iblis tu pisah nak kita punah, pisah tak usah kita ngaji tu. Kerana dia tahu syurga cari orang ni. Ha deh. Walaisat hazihil khaslatu. Dan tidak adalah ini khaslah. Ini sifat, ini perkara sifat kibir ni. Tidak ada ini khaslah bimanzilati sairil khasali sabitatan wa kainatan. Takluk tu jadi khabar laisat. Sabitatan wa kainatan. Ada ia sabit ia bimanzilati dengan ditepati dan diserupa sairil khasali. Hak yang lagi ataupun sekalian kita tabi manzilati dengan ditepati yang tinggal lagi daripada sifat-sifat yang mazmumah. Jadi nak oyak kan? Nak goyak kata sifat kibir ni tak serupa dengan sifat-sifat yang dicelakan pada syarak. Dengan ditepati. Makna kata dia tu tidak ditepati, tidak diserupa dengan sifat-sifat yang dicelak oleh syarak. Tak serupa kan? Misalnya, kibir satu sifat dicelak oleh Allah, oleh syarak, oleh Rasul. Dan pula sifat takabur ni makna kata satu sifat yang dicelak oleh syarak. Lepas tu sifat asad deki kau orang, satu sifat yang dicelakan oleh syarak. Dan pula kita kata orang, ini satu sifat yang dicelak oleh syarak. Kita pelaga orang, satu sifat yang dicelak oleh syarak. Tapi nak kata kibir ni tak serupa dengan sifat-sifat hak yang tinggal lagi daripada sifat-sifat yang dicelak. Kok mana tak serupa? Tengok. Bimanzilati sairil khisal ataupun khasali dengan ditepati dan disupakan yang tinggal lagi pada sifat-sifat allati taqadahu yang tercela ia dah yang mencacatlah ia allati ia segala sifat yang tinggal lagi dengan ditepati sekalian daripada sifat-sifat yang dicela. Jadi kita tahu Nabi Manzilati tu kalau kita baca asairi itu dengan mana bakil khasali dengan ditepati hak yang disupa daripada sifat-sifat yang ditinggal lagi ataupun yang tinggal lagi pada sifat-sifat yang dicela. Kaman di sifat yang dicela saat itu allati taqadahu yang mencacatlah ia allati ia al-khasal tu mencacat dan mencedera fi amalin pada amalan seorang. Supaya sifat asadki mencederakan amalan seorang. Sifat caplaga orang mencela apa mencacatkan pada amalan seorang. Dan sifat asadki mencegah apa orang panggil mencacat pada amalan seorang. Sifat mengupak orang mencecah lagi pula mencedera pada amalan seorang. Lagi pula wa tadurru dan mudaratlah ia al-khasal ataupun allati zani. Sifat-sifat yang lain daripada sifat takabur, sifat kibir ni. Dia mencacat, mencedera, mengkurangkan pada amalan seorang dan mudaratlah ia bifar'in dengan forok dan caweng ni. Dengan masalah Allah forok kita tak amalan seorang apa boleh deki, maka pahala amalan dia saat ni tu dah punah. Semaya dia tu punah. Puasa dia punah. Tu orang panggil masalah forok. Wa innama tadurru dan sesungguh mendarai allati ni bil asli dengan asal dengan pokok. Wa innama tadurru dan sesungguh mendaratlah ia hazil khaslah yakni sifat takabur, sifat kibir ni bil asli dengan asal yakni dengan akidah dan pokok. Faham ni? Sebab apa musannif kata ni sifat kibir, sifat takabur, maka dia bukan punuh sekadar amalan. Dia punuh siapa akidah, dia punuh siapa iman, dia punuh siapa pokok usul asal bagi agama. Sebab itulah sifat kibir ini tak digapa, tak serupa ia
dan tidak ada ia diserupa dengan segala sifat-sifat yang tinggal lagi daripada hasad deki, daripada ria, daripada sem'ah, daripada masalah apa namimah masalah. Maka sifat kibir ni ia tak serupa dengan sifat-sifat ataupun segala sifat yang tinggal lagi daripada hasad deki, daripada ria. Kenapa? Hak tu hasad deki, ria, sem'ah ni ia punuh, ia mencacat, mencedera tetengah amalan seorang ya. Ia mencedera pahala amalan. Kalau ia semalam, ia semaya, pahala amalan ia terbagi kepada orang yang dia mengupak. Kalau ia semaya, maka pahala tu mengapa naik lagi kepada orang yang dia deki. Tapi pokok amalan, usul bagi agama, din tu usul bagi agama, pokok agama, ia tak punah. Kita deki seorang jatuh agama, dak. Kemudian kita ria buat amalkan orang, jatuh agama, kan punah ke akidah, tak punah. Tapi masa Allah apabila seorang tu takabur, seorang tu sombong, maka ia punah bukan sekadar amal, bukan sekadar faraq, bukan sekadar semaya puasa, ia punah siapa tunja, yakni punah siapa akidah. Tengok iblis laknatullahu alaih, ia duk ngajar malaikat 80,000 tahun di langit. Tapi bukan sekadar punuh amalan hidup mengajar, punuh siapa akidah, sekupu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbanding kata, ini sifat tak serupa dengan sifat-sifat yang lain. Tengok. Wa taqadahu, dan pula cacat ia. Tercacatlah ia hazil khaslah. Sifat kibir ni tercacat ataupun mencacatlah ia sifat kibir, sifat takabur, sifat sombong ni fiddin, pada agama seorang. Ia punuh siapa agama weh. Wali'tiqadi, dan punuh siapa pegangi dan akidah. Sebab tu wal iyazubillah. Jangan kita takabur kadang-kadang aku ni. Aku ni. Kecek kat tepuk dada semua aku. Bemak. Belah. Budak-budak kau ni duk tangi belah ke? Dalai tangi bemak lah ke? Apa-apa kau ni tu kalau tak ada belah ni mampu habis dalai ni. Kecek besar. Dah, kecek tepuk dada semua dah. Akik diri semua takabur, lupa kata ia tu siapa. Dia tu Tuhan jadi, ia makhluk Allah tapi ia lupa. Maka orang takabur ni bukan sekadar punuh tetengah amalan semaya puasa, ia punuh kadang-kadang siapa ke akidah, siapa ke pokok tunjuk agama. Waliyazubillah. Tengok iblis laknatullah alaih punuh siapa agama. Apa tu kita beringatlah, kita orang ngaji dah, jangan duk tahu takabur, kena rendah semua. Duk rampak bombing semua. Duk orang panggil duk bondin, orang panggil den bondin, lagi pula jalan bondin, orang panggil duk tanah semua. Apabila orang kita duk bawah semua, orang ni dia tak nak jatuh di dalam kebinasaan, dia tak nak jatuh di dalam kemusnahan. Sebab tu kita kena warak, kita kena tawaduk. Kalaupun kita alim satu hari, kita jangan duk pelebih-pelebih diri. Kalau kita kaya satu hari, jangan kita duk pelebih-pelebih diri kita. Kalau kita pandai, jangan duk pelebih diri. Kenapa? Di dalam pelebih diri, akid diri, ini satu sifat nak punuh bukan sekadar semaya. Dia nak punuh siapa akidah dan pada masalah usul agama. Beringat dah. Kalau orang dia, kalau orang tak ngaji tasawuf, tak ngaji agama, golek nak lupa diri. Dia kaya, nak lupa diri. Kalau lebih, nak lupa diri. Sebab apa? Sebab dia tak ada tasawuf dalam diri. Sebab tu pelajar-pelajar kena tahu dia kita aling satu hari. Kita panah satu hari, kita lebih satu hari, jangan terlupa kata yang beri itu siapa ya? We kita. Allah. We lebih. Allah. We alim. Allah. We kaya. Allah. We ilmu pun Allah. We panah kat tu ni Allah. Lebih lah kapung pun Allah. Kalau orang ingat dek sini, tak lupa diri, insya-Allah dia selamat fid daraini, dunia dan akhirat dia selamat. Hanya kita takut lupa diri tu. Dia panah sikit lagi, mula tak kenal kawegu. Dia mula kaya, mula pandai, mula tak kenal tok guru. Ni takut. Beringat-beringat kita banyak orang kena tipu setan. Kena tipu di setan, kena tipu di iblis. Deh. Wa idza qawiyat, dan apabila kuat ia hazil khaslatu. Kuat ini sifat. Zaidi. Kuat sifat takabur, sifat kibir ni. Wa ghalabat, dan terbenang ia hazil khaslatu, ini sifat takabur ni, sifat kibir ni, dia tu benih, dia tu kuat di atas seorang. La tatadaraku, la tutadaraku, la tutadaraku, nescaya tidak didapati akan dia, akan ini sifat kibir, salata aibil hasanati, dengan kebajikan. Jadi apabila di seorang tu kuatnya sifat kibir, di seorang tu orang panggil membenih akan dia oleh sifat takabur, sifat sombong. Di atas dia, di dalam dia, kuatlah oleh sifat takabur, kuatlah oleh sifat sombong.
lagi pula membeni akan dia oleh sifat sombong. La tutadaraku, nasya tidak didapati akan dia kan seorang dengan sifat ni bil hasanati, dengan kebajikan. Orang ni tak leh kebajikan sampai bila weh. Apabila dia semaya, kau semaya rajin. Kau kok ni. Kalau sebut ngaji pandai, tak ada ke pelan ngaji pandai. Kau hak pandai sekali. Sebut dalam kata kau ni orang rupanya, kau rupanya. Maka tak dapatlah bagi seorang apabila benih tah dia oleh sifat takabur, sifat sombong, dan pula mengkuat tah dia oleh sifat sombong, tak dapat dengan dia sama sekali benar-benar kebaikan dan kebajikan pada agama. Jangan dah. InsyaAllah bagi for itu semua pakat-pakat jaga hati masing-masing. Benda duduk di hati, nak lebih di hati, nak tinggi di hati, nak dapat sapa tu pun di hati, nak sapa ke akhirat pun di hati inilah. Akidah yang paling penting, jangan punah. Jangan punah akidah, jangan punahkan usul asal, jangan punah usul asal agama. Dia punah usul asal agama, hak ni tak pakai bismaya be tak pakai. Wal iyadzu billah, dan bermula perlindungan itu dengan Allah. Wal iyadzu billah, dan bermula perlindungan tu kainun ada ia billah dengan Allah. Thumma aqallu ma yahiju minha. Kama dia, apa kama dia? Ai ba'da an arafta anna hazil khaslata taqadahu fid din wal i'tiqad. Takdir itu apa? Takdir dah. Thumma ai ba'da an arafta anna hazil khaslata al-kibir ni. Taqadahu fid din. Lagi pula wal i'tiqad. Mengtahu dah bahasa ini sifat kibir. Dia merusak, dia mencacat pada agama, pada i'tiqad ni. Aqallu ma yahiju minha. Tanam molek. Sekurang-kurang barang, sekurang-kurang perkara, yahiju minha, yang duk menggerak-gerak, yang duk menserbu, yang duk menyeru. Ia barang saat ni, sekurang barang yang duk menyeru ia, minha, dari kerananya, aili ajliha, dari kerananya ataupun kerananya, kerana hazil khaslah, kerana sifat kibir ni duk menyerukan tuan dia, duk ajak tuan dia ala sahibiha, duk mengajak, duk menyeru, duk mensubuh ala sahibiha, di atas tuangnya, tuang bagi hazil khaslah, di atas ini sifat khaslah, ini sifat kibir ni. Gapo apa karoi? Sekurang-kurang barang yang duk menggerak-gerak ia barang dari kerana sifat kibir ni di atas tuanya, tuai sifat kibir. Berapa kara? Khabar arba'u afatin, khabar gi aqallu. Arba'u afatin, ialah ada ni perkara, ni sifat we. Ni kebinasa apa? 4 perkara daripada kebinasaan. Dengan sekurang-kurang apabila seorang bersifat dengan kibir, bersifat dengan takabur, bersifat dengan sombong, sekurang-kurang barang duk menggerak tuai, duk serukan tuai bagi bersifat kibir ni, akan 4 perkara kebinasaan. Gapo binasaan tengok. Jaga baik-baik. Nah, sebab tu kita kena diri semua, kena diri mata pandai. Kawan tak pandai, kawan tak reti. Dah, tapi kita baca kitab boleh. Nak mengajar boleh, tapi tak pandai. Kawan mengajar hak mana Tuhan beri. Jadi mulut tak lupa Tuhan, sok mau Tuhan. Orang ni selamat. Boleh kaya Tuhan, boleh aling Tuhan, boleh mengajar Tuhan, boleh gerak-gerak kat tu Allah. Kalau orang tak lupa Tuhan, orang ni selamat. Siapa dia apa? Siapa dia hati ada Allah, orang ni selamatlah. Orang mana hati tak ada dia Tuhan, maka orang ni tak selamat. Sebab tu ada satu ketika tok betul, tok betul jahat. Orang tok waliullah. Tok betul ni kalau kita tak ada kenal dah, tapi orang tua-tua, biasa sebut tok betul ni. Ya betul tak betul setara mana? Siapa demo yang main siuk budak sore. Ni nak jak kata sifat orang dulu, sifat waliullah, sifat min auliya illa, sifat orang soleh, ya lagu mana tengok. Satu hari budak saat ni tu jadi muka merah, orang panggil pam ataupun orang panggil tanda merah tu bek le perut gi. Bawa bulai kopsa, ya kopsa merah, kopsa merah. Lepas tu dia pergi jumpa dengan tok betul, minta tok betul peralih mik merah gi tok tah belakang. Bukan orang tu baik, nak peralihkan merah je ya mik ya mi ya ta ya tok guru. Ya tok betul, minta boleh dak peralih merah anak morning daripada pipi beralih tok tah belakang. Maka tok betul pun sapu bismillahirrahmanirrahim, sapu. Maka merah dak di muka, beralih sungguh mai duduk di belakang. Pas ramai dulu sedekah 100 tu banyak dah lah. 100 pun 1000. Nah, ya dah. Ni amba sedekah 100, ya buat makan teh dah, buat makan teh. Ya pun esok ke dah lepas dah demo sedekah dia 100. Dah dia pun ambil duit tu, suruh demo buat teh. Buat teh oso. Buat teh sekelah kat ayah ni, dia mau buat teh.
Waktu dia pun minum sudah, dia beri duit 100. Tak usah tambah dah. Dia motor tak leh, tak tambah teh, tak ada siapa 100. Tak leh dia mau sedekah, kau mau suruh makan teh kau 100. Ya betul semua. Buat minum teh 100. Dia mau tahu buat minum teh, ya pun buat minum teh, bayar 100. Dia tak belilah mana ya betul. Sebab tu dia panggil tok betul. Lepas tu dia ni. Dia saat ni tu pergi Malaysia, dia jumpa satu kumpulan duk oleh kedai fok muda-muda. Dia kata fok mung ni Tuhan tak ada fok mung ni. Deh. Geges tengah dalam kedai tu ngaku ya tu Tuhan, ngaku ya gitu gini-gini, fok mung ni tak ada Tuhan. Fok mung tak ada Tuhan. Pas demo pun jadi peling tak ada Tuhan kok mana. Tuhan tak ada, kacau dunia ni. Maka setengah daripada tafsir dia kata nyotok betul kata tak ada Tuhan ni maknanya di dalam hati fok mung semua ni tak ada Allah, tak ada Tuhan. Sebab tu mempunuh terlalu tu. Sebab tu kalau orang kita ada Allah, ada kebesaran Allah, ada takut pada Allah, ada khaufun minallah, ada khasyatullah, orang ni tak binasa, orang ni tak punah, dia tak takabur. Tu tengok pak kara tu gapo dia dengan sebab sifat kibir ni. Ihdaha bermula salah satu daripadanya daripada arba'i afatin. Salah satu daripada 4 sifat yang membinasakan seorang apabila seorang itu bersifat dengan kibir. Hirmanul haqqi ialah pertamanya menegahkan seorang daripada kebenaran. Apabila seorang yang bersifat dengan takabur, maka dengan sebab takabur dia juga menegah akan seorang tua iaitu daripada tak dapat benda kebenaran. Benda sebenar tak dapat. Kalau supaya ilmu, kalau benar tak dapat kebenaran ilmu. Sebab orang berilmu sungguh, dia tawaduk, dia merendah diri, dia tak kecep besar, dia tak ada takut pandai, aku reti, kulah ngajar zat. Dia tak kira tu. Tapi apabila seorang dia takabur, dia pakai sifat kibir, dia tahu akulah pandai. Dalam pondok ni baca kita akulah. Lepas tu masalah duk lekat dalam pondok, aku boleh jawabnya. Mana kata dia tak dapat kebenaran apabila dia bersifat dengan takabur. Tengok iblis. Asal kebenaran ngajarkan malaikat 80,000 di tahun. 80,000 tahun mana dia dapat kebenaran dah. Tapi dengan sebab takabur, kibir dia sama dia. Siapa dia jatuh di dalam kederaka kepada Allah dalam kufur Allah. Ini dia tak boleh nak dapat benar kebenaran. Tapi jalan dia duk pergi tu jalan molek dah. Jalan tu reda dah. Mana ngajar malaikat tu reda. Tapi kerana dia somong tu, dia pakai sifat takabur, siapa nak membawa kata dia nak taat kepada perintah Allah tak boleh. Tu menegahkan seorang daripada kebenaran. Wa amal qalbi. 2. Dan pula buta hati dia. Hati dia jadi buta. Ni wal iazubillah, buta hati weh. Mati hati, buta hati. Ya hati kita dia buka kata sebab Imam Malik kata puas mulut jebur. Hati kita ni ketika buka dah ngaji gapo masuk seruf. Ngaji nahung masuk nahung. Masak naik erak geti hak erak. Ngaji pekoh geti pekoh, ngaji usul pekoh. Ya mulut kita kawan. Orang panggil hati kita ni terbuka supaya mulut jebur tu. Tapi apabila ya katuk terserah ya apa? Ngano aku ngaji kini gelak ni. Ngano aku ngaji tak nampak apa ni. Kau ngaji, kau gelak, kau ngaji, kau tak nampak. Ni orang panggil mata hati kita katuk. Pahkama dia orang yang bersifat dengan sifat takabur, dia nak jadi buta hati. Dia nak jadi buta basirah. Dia nak butakan mata hati, tak nampak benda kebenaran. Orang kata lagu ni benar-benar. Kenapa aku pandai dah mung ni? Demo ayat tak kena. Tak kena kok mana aku ngaji dulu dah mung. Buta hati. Tak terima benda kebenaran. Jadi buta. Tak terima benda hak. Tak terima kena benar. Masalah nasihat-nasihat orang. Kata buta hati ni. An ma'rifati ayatillahi ta'ala. Daripada nak mengenalkan akan ayat. Segala ayat-ayat, tanda-tanda yang tunjuki di atas kekuasaan Allah Ta'ala. Makna kata apabila seorang bersifat dengan takabur, maka dengan takabur iaitulah yang membutakan hati, yang mengkocikan hati, yang menterikan hati daripada tak kenakan tentang ayat-ayat dan tanda mengenalkan akan ayat-ayat yang tunjuki di atas kekuasaan Allah. Mana puan kafir kurih. Supaya Abu Jahal. Sebab apa dia tak boleh terimakan ayat Allah. Dia tak boleh terimakan dakwah Nabi. Sebab dia buta hati. Sebab dia somong. Dia kata orang wak agama baru ni Muhammad. Muhammad ni pia. Muhammad anak yatim piatu. Tak ada pak, tak ada anak.
Lepas tu dah keluarga sesak ke dedek. Lepas tu mari nak piping fok kita, nak royak fok kita, fok kita tinggal agama. Weh, tak boleh jadi. Sebab tu ya nak terima benda kebenaran tak boleh tu. Nak terima tentang dakwah Nabi dan ayat-ayat yang tunjuk atas kuasa Allah, tak boleh. Sebab dalam hati ada takabbur, ada kibir. Sebab tu nak terima daripada dakwah Nabi tak boleh. Deh. Wa fiha, dan sabitlah padanya pada ayat-ayat yang tunjuk di atas kekuasaan Allah ni, ahkamullahi ta'ala, segala hukum-hukum Allah di dalam tu. Tapi ya buta hati maka tak nampak. Dalam Quran duk royak hasyurga macam-macam begini. Dalam Quran duk royak dengakannya begini kalau apabila orang deraka ke Allah Taala. Tapi nak atas hati ya buta, maka ya tak dapat reti, tak dapat mengenali akan ayat-ayat yang ada di dalam ayat-ayat tentang hukum-hukum Allah. Ya tak reti. Sebab ya buta hati. Kadang-kadang ya reti, ya awak tak reti. Kadang ya tahu, ya awak tak tahu. Ini orang panggil buta hatinya. Qala Allah Ta'ala, telah firman oleh Allah Subhanahu wa taala tanah, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Tu dia kata ni. Ingat siapa yang bersifat takabur, Tuhan tak buh cahaya hidayah dalam hati. Siapa yang somong, Allah Ta'ala tak buh kebenaran di dalam hati. Siapa dia somong, Tuhan buta hati dia, tak nampak benda kebenaran. Wa'liyazubillah. Sebab tu takut doa dengan Tuhan, takut sangat-sangat. Takut kita motai ya tak dunia ni. Motai kan nyanyo. Motai nyanyo. Dunia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Lepas tu mati duduk dalam kubur beratus tahun, beribu tahun. Lepas tu duduk pada masyarakat pun beratus tahun, beribu tahun. Fikir di molek-molek. Fikir we halusi kuduk sini kau dah 30 tahun, 40 tahun. Ramai pun terik-terik umur 40 tu habis ramai dah. Hak fuak ramai semua umur 17, 18 tu ya ramai lah nak terang tengok tubuh fuak-fuak duk jadi motai. Semua hak duk mari cari tu 17, 18 budak ni orang panggil tengah duk kuat. Arum ya kuat, orang panggil arum ren. Pas fuak 17, 18 ni ya yalong ya ru. Palu dia mau kecek tau, kena terang tiklah. Terang ketemu masalah no. Terang ubat gila masalah no. Pas terang genang tino masalah no. Dia nak terang habis ni. Dia nak terang habis. Lepas tu kalau ia tu tak ada bertapai dengan agama. Kalau ia tak bertapai dengan ngaji agama. Kalau ia tak bertapai dengan dinullah. Orang ni yang motai lah. Tapi kalau orang ni, orang dia bedang ia pun dia bedang dia dengan ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji agama. Makna agama tu bedang dia. Agama tu dukung dia tak motai. Nak gigi pun dia terlekat. Nak gigi dia tapai. Makna orang ni selamat. Tapi orang ni kalau ia tak ada bedang oleh agama, tak bedang oleh Quran dan hadis, orang ni motai lah. Ya terah ni gijal kok berek, berek kau wegu adop tino. Ya pun ada tino tak. Pakai wegu duk tino, duk ngan tino kan selas orang. Nah, duk dalam kan selas dua orang kita tak. Dah kan selas dua orang. Ya pun nak terah juga. Dia motor sedap weh. Sedaplah sungguh tapi pergi dengan aku nak makan mung. Sedap duduk dengan tino. Lekan sangus selar dua orang. Lepas tu akak duduk berdangkak situ. Ayah ngapak ni duk kata mengaji. Kabar-kabar klik tu. Motai ligak dah. Anak darah pun klik boceh. Nampak klik pun mama dakwah besar. Kabar-kabar menyata ada benda lah beruk Ni. Nak terah tino pun nak terah. Jatah pun nak terah deh. Pada mata main long kau meru. Aku pun jalan mungkin lah. Kamu main lang kau cuy mung ni. Cuy dia sebut cuy cerita pun mungkin. Mung kata kau aku cuy. Terah kau mau tino lo dah. Pahagai kita ingat molek. Dia apabila gomon dah. Ya punuh dah kita. Benih kita ya punuh dah. Benih kita bunuh siapa 7 lapis. Sebab tu nak jaga molek tu. Jaga molek. Nak buat boleh buat Jangan duk main benda tu. Jangan duk tujung lagu ke tak minta izin. Kadang-kadang nak nyelai kau lain tak apa nyelai celah latak lah mu. Jangan duk nyelai lah tu. Kalau menyelai lah tu benih mu punuh 7 lapis. Ku ingat. Orang jatuh jaga situ jangan bi punuh situ. Punuh situ buat gol lain tak jaya. Ingat molek. Siapa dia zina ingat molek. Malaikat kutuk dia.
malaikat merka dia, malaikat laknat yang mik di bombing ni siapa masuk langit 7 lapis. Siapa dia berzina. Sama ada laki-laki dan perempuan, malaikat laknat dia tu, malaikat likung katuk jalan rezeki dia mik daripada langit ni, mik daripada bombing, siapa langit yang 7. Malaikat dinding. Rezeki pun payah, cari makan pun payah, kerja. Ni, malaikat sekat sini. Laknat atas kepala orang ni kalau dia tak taubat. Malaikat saat ni tu laknat yang mik di bombing, hingga siapa langit yang 7 orang ni payah kerja, payah rezeki, payah berjaya lah kau. Ha, ingat molek. Nak main kau lah main. Tapi kau ni kena jaga. So, orang jatuh kena jaga benar-benar. Nah, jangan jatuh lah kat ada lah ni weh. Jatuh lah ni kasi ada nah. Ha, tapi dia masuk hatu jangan. Ha, dia hatu ajak terang, mu tak terang. Oh, jadi nah. Kalau jalan kat gedang mu tak ada budak. Oh, coy mu ni. Tak lagi. Sebab tu kena jaga molek-molek. Kau duduk dalam berakat, duduk dalam ni dinding ni tak apa kita selamat. Tapi kita tu bek luar masuk hatu. Hatu kapung, hatu kedah, hatu gapo. Sini kita nak mikir tak ada. Pakai wegu aja Pakai wegu tu nak kena kita tik. Nampak kita juh doa, boh dalam air. Boh dalam air, boh buat kuda. Kita pun lopak. Aku nak kena. Tengok kita juh. Kadang-kadang good deki. Gak tengok kita juh nampak juh dak. Nampak semua malaikat turun langit. Aku nak teraji supik kali. Tuba. Bawa tuba, dia mau boh yasik sikit. Boh yasik kita tak boleh tengok tino. Salah. Punuh ketika ni. Jaga molek. Kita rejuh doa nah banyak rezeki kita nah. Banyak demo nak punuh kita, banyak demo nak kena kita kena jaga. Deh. Tuhan kata nak qala Allah Taala sa'asrifu. Selagi aku nak memalingkan, sa'asrifu, selagi aku nak memaling an ayati daripada segala ayat-ayat aku, daripada segala tanda-tanda yang tunjuk di atas kekuasaku. Aku nak paling daripada ayat-ayat. Aku nak paling alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, akan orang-orang yang sombong oleh mereka itu fil ardi, duk di atas muka bumi ya sombong, duk atas muka bumi ya takabur. Di atas muka bumi dia saat ni tu kecek menengok, kecek besar. Lagi pula kecek tak tengok mata orang. Kama dia kata aku nak paling daripada ayatku akan orang-orang yang duk takabur sombong di atas muka bumi. Paling tu bighairil haqq, dengan tiada kebenaran. Siapa ia bersifat dengan takabur, maka Allah Subhanahu Wa Taala wibuta hati dia. Allah Taala tak temung dengan kebenaran di dalam ayat-ayat isi kata bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ia baca ayat, ia tak akan faham maksud yang Allah Taala kerana cahaya ayat itu ia akan bagi kepada orang tawaduk dan orang khusyuk. Adapun orang takabur, Allah Taala tak akan faham sekali kepada dia. Sebab tu sebab apa kau baca ayat ni tak faham? Sebab muntakabur dengan Allah, muntakabur dengan manusia. Sebab tu tak faham padamu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala lagi, kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Ni Tuhan kata lagi, kadzalika, seperti demikian itu juga Tuhan kata, yatba'ullah, mengkoci oleh Allah, memeteri oleh Allah. Tuhan koci supaya buat tinggal jemaat 3 kali. Ni. Supaya orang takabur, wak misal pada hadis Nabi, siapa dia tinggal jemaat 3 kali. Berturut-turut. Bukan dengan uzur. Tak ada tubik jemaat lah sejik, jemaat kapung 3 minggu. Tapi tak tubik dengan tak ada uzur, tak ada sakit demi, tak ada kena, tak ada kata tak boleh jalan, tak tubik semata-mata. Orang yang tak tubik jemaat di dalam masa 3 minggu dengan tidak ada izrah, tak ada uzur, tak ada sakit demi apa ini, tak tubik semata-mata, tak mau tubik. Orang ni juga Allah Ta'ala kocikan hatinya, teri hati dia. Lagi pula orang ni makna katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan koci tutup, koci mata dia. Apabila dia kecek agama, dia paling punggung lu dah, tak mau dengar. Ni orang Tuhan koci hati ni. Bila kecek Quran, dia paling punggung. Kecek ada, dia paling. Kerana orang ni Tuhan sudah teri hati. Dia tak terima dah benar kebenaran. Supaya juga orang bersifat dengan takabur. Hati ada takabur. Hati ada sombong. Hati ada kibir. Maka Tuhan teri hati dia. Tak boleh nak fahamkan agama. Tak boleh nak fahamkan Quran. Kalau dia baca Quran, dia tak erti. Bahkan dia erti tapi pasal tak erti. Apabila dia baca, dia tak masuklah hati dia. Sebab hati sudah koci dah.
Tak masuk cahaya Quran, tak masuk nasihat tok guru, tak masuk. Duk nampak ya tu. Sebab tu wal iazubillah kita kena jauh daripada sifat ni. Wasaniyatu al-maqtu wal bu'du minallahi. Tengok. Wasaniyatu dan pula kebinasaan dengan sebab sifat takabur ni apa? Al-maqtu. Apa dia? Merkaan. Kemerkaan. Maktu makna al-kaba. Al-maqtu ialah kemerkaan. Wal bu'du minallahi ta'ala ialah kemarahan daripada Allah. Siapa-siapa dia bersifat dengan takabur, makna kata orang ni akan dapat murkaan daripada Allah dan pula marahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, telah firman Allah taala dalil di atas Tuhan murka dan Tuhan murih, Tuhan marah di atas orang takabur ni. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Tengok. Sesungguh bahwasanya la yuhibbu Allah Ta'ala ni. La yuhibbu. Tiada suka ya Allah. Tiada kasih ya Allah. Al-mustakbirin. Akan orang-orang yang bertakabur. Orang mana takabur, orang mana sombong, maka orang ni Tuhan tak kasih. Patut Tuhan kasih. Tuhan sebut pada ayat lain. Innahu yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan kata orang takabur Tuhan tak kena. Patu barat Tuhan tak kena, so kaca ya tak jaya. Nafsu kita suka tu, nafsu kita kena. Tapi barang ni barang Tuhan tak kena. Kama dia Tuhan kena orang yang banyak taubat dengan Allah. Innallah yuhibbut tawabin. Tuhan kasih pada orang berbanyak taubat. Banyak kesalahan, minta ampun dengan Allah, minta ampun daripada kesilapan, dan Allah Ta'ala kening kepada orang yang bersuci diri, bersuci hati. Ada pun kata takabur, tak kening. Dah. Sekat tu dulu. Waruya anna Musa AS qal, ya Rabbi, man abghadu khalqika ilaika qala man taqabbara qalbuhu. Sekat tu dulu. Habis sekat tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka tafsir pula dah. Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi pula katanya daripada malaikat dok kecek dengan Nabi Lut alaihi salam katanya. Falamma jaa ala lutin al-mursalun. Falamma jaa ala lutin al-mursalun qal innakum qaumun munkarun. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Wa atayna bil haqqi wa inna lasadiqun. Tengok lagi. Jadi katanya kita kata siapa dia? Yakni daripada siapa dia? Ialah katanya malaikat kepada Nabi Lut. Falamma jaa Lutin, maka tak kala datanglah akan Nabi Lut, warga Nabi Lut, al-mursalun oleh malaikat diutus oleh Allah. Katanya qala lahum, berkatalah ya Lut lahum bagi mereka itu, innakum sesungguh kamu ni, Lut ni dia belum kenal lagi. Kaumun munkarun, adalah kamu tu kau jadi ingkarkan akan kamu. Ingkarkan perintah Allah. La a'rifukum, aku tidak kenalkan kamu. Nabi Lut kata. Qalu, berkata mereka itu al-malaikah. Bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Kata malaikat lagi. Bahkan datang oleh kami akan dikau hilup bima kanu dengan barang. Yakni kanu yang adalah mereka itu kaum muka. Fihi pada barang ni. Yamtarun. Yang duk syok lah oleh mereka itu. Kami duk buat lagu ni. Kami duk lewat makan dubur. Kamu dubur ni. Duk makan dubur ni. Duk orang panggil lewat kulit punggung ni. Kulit dubur ni. Adakah azab Allah Ta'ala nak mari? Jadi mereka itu duk syok. Mereka itu duk reka-reka. Boleh dia tak mari ni. Hak Lut duk kata. Nantilah buat kamu tu kena azab Allah. Kama dia mereka itu duk syok-syok tertengah azab. Wa ataina, dan pula datang kami, katanya malaikat, akan dikau hilang
bil haqqi dengan kebenaran. Kami datang akan dikau dengan benar-benar ni. Kami nak membinasakan kaum engkau ni. Kaum engkau saat ni tu duk melewat jatuh sama jatuh, tapi mereka tu duk syok azab mari ke dak kami duk malah ni tak mari ni. Deh. Katanya malaikat kami datangkan akan dikau bil haqq. Wa inna dan sesungguh kami ni, kami malaikat ni al-mursalun ni yang diutus oleh Allah ni, la sadiqun, sesungguh benar oleh kami. Kami tu benar. Fi kaulina, pada perkataan kami. Luk dok dengung. Luk yang mula tu tak kenal pok ni mari jumpa ni 13 orang. Siapa kamu mung ni daripada kau jadi ingkarkan perintah Allah. Aku dok royak katanya dok berlewat sama jatuh mung dok berlewat. Mung daripada kau tu Hai malaikat kata bukan, kami datang akan dikau untuk kami nak membinasakan akan kamu hak yang dok syok datang azab tu datang ke tak datang dengan sebab kami ni melewat. Maka kata malaikat kami datangkan dikau dengan kebenaran. Wa inna la sadiqun, dan kami itu benar. Fa asri. Ni malaikat kata ni, fa asri, maka hendak sembunyi engkau hidup. Engkau sembunyilah. Engkau menusuklah. Sembunyikan diri. Bi ahlika, dengan ahli engkau. Engkau menusuk dan engkau sembunyi. Biqitain, dengan potongan-potongan daripada malah. Dengan satu potongan pada malah tu malah kami nak membinasa, mengsembunyi diri duk jauh-jauh daripada mereka. Wa taba adbarahum, dan hendak memperikutilah oleh kamu hidup. Mengikutilah oleh kamu oleh engkau hidup adbarahum, akan ke belakang mereka. Ni seolah-olah mereka duk ni. Duk jalan kuat-kuat duk ramah tadi. Duk ramah sama demo. Lepas tu malaikat kata mu sembunyi diri. Mu jangan duk dimasuk dengan kumpulan mereka. Sebab apa malaikat larang? Satunya, apabila Tuhan nak azab, tak ada kira di situ ada orang soleh tak soleh, maka dia kena azab habis. Sebab tu malaikat kata mu kena hundur diri jauh daripada mereka, mu kena sembunyi. Supaya kami nak mengazab mereka dengan keadaan mereka tak sedar, dengan satu malas, topuk malas ataupun sepotongnya daripada malas, mu duk jauh, mu turut belakang-belakang mereka. Sebab kenapa? Kerana malaikat takut binasa siapa keluarga Lut dan Lut sendiri. Deh. Sebab tu kita duduk tempat bumi pahsyat dah takut Bumi ni banyak orang zina, banyak orang minum arak. Kita duduk kawasan tu. Kita orang juh maya tak tinggal. Nanti dia azab tu siapa kita orang panggil, ya panas pedih tu jerak siapa kita. Azab bukan sekadar buat deraka tu, siapa kita pun kena azab. Supaya kita duduk tepi api panas. Bukan kata api tu panas, orang duduk tepi api pun panas tu tu. Lepas tu duduk lingkungan tu semua tu panas belaka. Lepas tu orang duduk tempat maksiat, tempat deraka aku Tuhan banyak-banyak. Nanti ingat dia azab tu bukan kena orang deraka saja. Bukan kena orang azab saja. Bukan kena pada orang yang jahat saja. Dia kena gatik kepada orang-orang yang soleh. Yang mengecik. Tu. Sebab tu kita tengok kubur-kubur Tok Guru. Ya tak seduk dengan kubur orang kapung. Cuba tengok Tok Guru semua. Ya jarang mana you nak duduk dengan orang kapung biasa kubur dia. Kenapa? Kan dia takut ni panas-panas azab demo pun dia ngecik juga kepada dia. Kalau kubur ramah ada orang mati bunuh, ada orang jahat, ada orang zina, ada orang minum arak, ada orang joli, ada orang dayuh, ada orang tinab zina dalam kubur tu. Sungguh tu kubur tempat masing-masing tapi dia panas. Azab tu orang panggil nak menyekik gatik, nak berjakit dia pada dia atik. Sebab tu. Sebab tu malaikat takwi Nabi Lut tu masuk dekat munduk jauh-jauh daripada mereka. Imshi fi'amah. Imshi hendak berjalan oleh engkau hidup. Khalfahum, di belakang mereka itu, di belakang bagi kaumika menjalan tu, turut belakang mereka wijah-jah sikit. Wala yaltafit minkum ahadun, dan tidak berpaling daripada kamu hidup, dan tidak berpaling daripada kamu ya Lut dan pula keluarga ni, ahadun, oleh seorang pun min kaumika daripada kaum. Wala yaltafi, mana kata tidak berpaling. Apa? Tidak berdoli. Minkum, daripada kamu dan ke ahli kamu. Ahadun, oleh seorang pun daripada kaumnya. Jadi ketika Nabi Lut duk jalan turun jauh-jauh tu dah, tak ada siapa dia berdoli. Tak ada siapa dia padu. Tak ada siapa dia paling. Kerana wakana dia menduk ramah dengan melewat tu. Jatuh ramah. Nabi Lut tahu anak pun tak sih. Tahu anak dia janguk tino. Tak mau fok kami tak sih. Tak mau kulu. Tak sedap ya tak. Ni satu macam sebab tu orang dia ramah doa, dia riuh doa, dia terlupa diri dia. Siapa dia terlupa tu dia tak khabar kata dia tu Tuhan nak binasa bila. Tak khabar. Tengok supaya tu orang duk ramah di Phuket di mana ke masa tu berapa puluh tahun dah kena tsunami dah. Ya Tuhan nak buat dia tak payah pun ni.
Ya Tuhan boleh gerak bumi mempecah bumi. Kadang-kadang Tuhan tangi mari pala ribut sepengah pala kuda. Mari putar angin tip beliung. Putar, akik umuh naik. Akik bukit naik. Akik tu gemah tahu ni. Anak kata anak. Tentera Allah. Dia Tuhan nak buat tak ada kena fikir. Kita fikir tak siapa dengan benda-benda semua ni. Dan tidak berpaling, tidak berdali daripada kamu oleh seorang. Kenapa? Li'alla yara. Sebab apa malaikat suruh Lut duduk jauh-jauh. Imshi khalfahum wattabi' adbarahum. Kenapa? Li'alla yara. Supaya tidak melihati ia Lut lagi pula wa ahluka. Supaya Lut tu tidak melihati dan tidak nampak azimama akan keagungan dan kebesaran ma'abarang, yakni azab yang zilu bihim, yang turunlah ia azab bihim dengan mereka itu. Atau baca ma yungzalu. Tak boleh kita. Barang yang diturun akan barang oleh Allah Taala. Azab yang diturun oleh Allah kah? Dengan lapak bumi, dengan balikkan bumi, bihim dengan mereka itu. Apa azab tika ni? Yakni Allah Taala membalikkan bumi. Mik bumi sebelah bawah, akak naik ke langit, mik akak ke atas, paling tung bawah. Ni azab Allah Taala terhadap bagi kaum Lut. Tapi Lut duk jah-jah. Dah. Wamdu haitsu tu'marun, dan hendak berjalan, wamdu dan hendak lalu oleh engkau, oleh kamu. Wamdu dan hendak mempeluluh oleh kamu Lut dan kaumnya. Haitsu tu'marun, sekira-kira dititah akan kamu, disuruh akan kamu oleh Allah. Menjalan mempeluluh Lut dan engkau. Jawab dia. Haitsu tu'marun, bila masa ataupun ketika yang disuruh akan kamu. Gini. Ni ordong weh. Ni ordong dekat dengan Palestin. Kamu di sini tempat malaikat nak membinasa kaum bagi Lut. Malaikat nak korekkan bumi yang batak buat naik ke langit, mi hak atas lah. Bumi hak atas balik turun ke bawah. Kamu di ketika ni nak apa dia Jibril dan pula malaikat nak membinasakan Lut. Dia kata Lut mun turut jauh-jauh. Jangan turut mereka dekat-dekat. Kenapa? Karena takut mengecil azab kepada engkau dan keluarga engkau. Lepas tu tunggulah, mempeluluhlah. Sekira-kira dititah akan kamu pergi pada Syam. Ni kita tak Ordon. Ni kita tak Palestin. Maka kok ni orang panggil Syam. Syam tu kena pada Suriah. Pindah daripada Ordon, mari kepada Syam. Kenapa? Karena ketika ni Allah Ta'ala nak membinasakan bumi di Al-Bahrul Mayyit. Ialah untuk kaum-kaum bagi Nabi Lut duk melewat jatuh sama jatuh. Kemudian Allah Ta'ala titahkan Lut, suruh hundur diri mari duk kepada Syam ni. Tengok. Wa huwa iya. Dah. Wa huwa dan iya ma yang zilu bihim. Wamdu dan anak peluluh oleh kamu haitsu tu'marun, sekira-kira dititah akan kamu. Maka bumi hak binasa, malaikat balik bumi di mana? Wa huwa dan ia ma yang zilu bihim ataupun ma yungzalu bihim ni Asyam, duduk di dalam likungnya Syam. Sebab apa? Syam dulu 4 negeri. Kita dah ayat apa dah? Syam dulu Palestin, Ordon, Suria, Libanon. Nah, 4 negeri ni nama Syam. Tapi tempat berlakunya balik bombing ni membinasakan oleh malaikat mik bombing hak di bawah, akak naik ke langit mik bombing atas buat turun bawah, gemah tah pala bagi kaum Lut, membinasa malaikat dengan gemah bombing balik bombing tah mereka. Berlaku benda ni di Syam, ialah di Ordon, di Jordan, Al-Bahrul Mayyit. Dah. Wa qadaina, dan telah mempeluluh oleh kami, yakni kata malaikat. Apanya? Auhaina, mewahyu oleh kami ilaihi, kepadanya. Wahyu ni Allah Ta'ala melalui malaikat. Wa qadaina, dan mempeluluh kami, yakni auhaina, mewahyu, memberitahu oleh kami, yakni Allah melalui malaikat. Ilaihi, kepadanya, kepada Lut. Zalikal amro, akan dimakitu amar tani. Kerja malaikat sani nak balikkan bumi, Tuhan tahu kepada Nabi Lut. Wa huwa, dan ia zalikal amar ini, annadabirong haulai, sesungguh bahasa ke belakang belakang haulai, belakang bagi mereka itu maqtu'un, dipotong, dikerakkan akan dia. Belakang itu dikerak, dipotong. Musbihin, nah dipotong, tercabut, potong. Ni nak jak terkija tu. Jadi benda ni Allah Ta'ala tahu melalui malaikat, katanya lepas pada ni
belakang mereka, dubur mereka sebab mereka duk woti kot punggung ni, duk main belakang punggung ni, Allah Taala kerakkan punggung mereka. Ni Tuhan nak rasa ni azab ni. Tuhan kerak punggung-punggung mereka, potong punggung-punggung mereka musbihin, hal keadaan mereka tu berjerit dan bertepik mereka. Halun tu tu. Musbihin tu kata halun maknanya bitam mistiqsalihin fis sabah. Makna kata Tuhan potongkan akan mereka, Tuhan kerakkan punggung-punggung mereka, dubur mereka tu pada waktu pagi. Musbihin hala kaunihim, musbihin hal keadaan mereka itu berpagi-pagi dah. Gapa halun yata musbihin tu hal pada haulai. Annadabira haula maktub dipotongkan akan dia akan dubur-dubur mereka. Musbihin hala kauni hal pada haula. Hal keadaan mereka tu berpagi-pagi mereka tak khabar balik pagi, maka terpotong punggung-punggung, tercabut punggung-punggung, carik punggung-punggung mereka. Maknanya ai bitam mistiqsalihin fis sabah, dengan kesempurnaan bagi mencabut akan mereka, mentangan mereka dubur-dubur tu pada waktu pagi. Faham ni? Sepon ni nak misal demo. Kalau fok wahai matina bilik ia digapa? Tu hai bala. Nah, kalau zaman dulu fok wahai matina bilik belum timur, belum nyakit timur oleh nak jadi buruk pala zakat. Kadang-kadang nak jadi menanoh di dalam zakat, kecing tu buat nanoh buat. Kenapa ni? Demo ni wahib zina. Wahib zina dengan tina bilik dengan fok sofi ni, gapo tak boleh kelipar tina bilik, tak boleh kelipar bini orang. Golek ke Tuhan nak bala tah dia buruk zakat. Buruk zakat siapa menanoh zakat apa bila kecing tu baik nanoh buat tu baik darah. Lepas tu pubat tak ingat. Lepas tu timbul ke dia ni orang panggil nyakit AIDS. Nyakit AIDS ni orang panggil apa nyakit? Nyakit yang Allah Taala buaikan nak puntangkan dalam diri. Apabila puntangkan bahasa Arab panggil mena'ah. Orang panggil perkara-perkara yang ada dalam diri untuk menyekatkan apa penyakit lain nak masuk. Tapi tu hewan benda ni. Sebab tu cuma nyakit makring jadi makring, nyakit wanaruk. Sebab ya apabila jadi AIDS, nyakit lain kan tupai. Deh. Fok main zakat, fok berzina, kuat-kuat, berzina dengan cina bilik dengan sufi ni, golek ke Tuhan nak pulguk pala zakat dia. Tapi fok ni yang main kok punggung. Maka Allah Ta'ala waktu pagi daripada satu malam tu, Allah Ta'ala cabut, terkerak, maka terbelah punggung-punggung mereka hakada waktu pagi. Tengok. Waja'a ahlul Madinati, dan telah datang oleh ahli Madinah. Datang ahli Madinah, orang-orang Bana tu lah. Bana kawasan Bahrul Mayyit, datang oleh ahli Madinah, ahli Bana. Madinatus Sadum wahum qaumul Lutin lima akhbaru na anna fi baiti Lut maradan hasanan wahumul malaika yastabshiruna ada hala tama'an fi fi'lil fahishati bihin. Tengok. Wajah dan telah datang ahlul Madinah oleh ahli Madinah. Ahli Madinah telah ahli Bana tu. Hak yang ada kawasan tu. Madinatus Sadum ialah Madinah Sadum. Wahum, dan pada hal mereka itu ahlul Madinah ni siapa dia? Qaumul Lutin, daripada fok-fok Lut juga. Lamma akhbaru, tak kalau dapat berita mereka itu, mereka pun saat itu dapat berita, dapat khabar anna fi baiti Lutin, ada sabit pada rumah bagi Lut, Nabi Lut ni maradan, lagi pula hasanan, ialah ada maradan. Ada satu orang panggil marat ataupun orang panggil masalah, ada orang panggil maradan amrat ni, adanya orang panggil lelaki beliau apa? Muda beliau. Tu maradan hasanan, yang sangat-sangat jangan. Jadi fok-fok daripada ahlul Madinah tu Madinah Sadum. Jadi tak kala mereka dengar kata di rumah Nabi Lut ni ada orang jantan muda beliau. Tu maradan hasanan. Anna fi baiti Lut, sesungguh sabit pada rumah Lut ni maradan, yakni ada lelaki muda beliau, yakni laki-laki umur 2, 3, 14, tak tumbuh bulu pahat lagi, tak tumbuh bau, tak tumbuh pol lagi, ada di rumah Nabi Lut. Hasanan, sangat-sangat elok ia janguk. Pok ni pun mari. Wahum, padahal mereka itu maradun hasan ni, satu gapo lelaki yang muda beliau yang janguk ni, sungguhnya al malaikatu, kena kepada malaikat yang turun mai ke langit untuk nak membalikkan bumi, tapi merupakan lelaki yang jangok laki muda beliau. Maka dengar berita ni daripada ahlul Madinah Sadum, pakak mari Nabi Lut. Dengar kena? Mari dengar katanya berita kata ada di rumah Nabi Lut ni pemuda daripada laki-laki muda beliau. Pakak mari.
Mari buat apa? Tapi muda beliau dan di Nabi Lut ialah kena pada para malaikat. Yastabshiruna, menutup khabar kesukaan mereka itu. Mari nak buat belewak lah. Apabila dengar muda beliau janguk ni di rumah Nabi Lut, pakak dapat kesukaan lah mereka wahai punggung ni. Mereka wahai masalah punggung. Pak dengar muda beliau ada Nabi Lut, pakak mari lah. Dah. Orang panggil masalah nak melewat. Dengar lagu tu, mari nak melewat lah. Halun yastabshirun yatahal. Hal daripada mana? Hal kada mereka itu ja'a ahlul Madinah yastabshirun hala kaunihim, hal kada mereka itu menutup khabar kita suka pakat nak melewat. Ni. Tama'an, bertomok mereka. Tomok mereka ni. Kandak mereka ini fi fi'lil fahishati, pada nak mengijakan perbuatan kejahatan kekejian bihim, dengan mereka itu, dengan maradin hasan, dengan muda-muda beliau. Sebab tu muda beliau ni, kalau orang muda beliau kita duduk kat dia, kita ingin kita lapis tua sikit, pasal ada budak-budak muda-muda jangok-jangok tak ada tumbuh bulu pahat lagi, kalau kita duduk dengan dia tu rasa ingin tika ni haram. Supaya pondok kita ada budak-budak nampak jernih-jernih sikit dia. Pak kita pun pakai hepek pok tua-tua dia. Haram dia. Dia haram. Karing. Jangan nak main tu. Tu dia qala Lut innaha ula dhaifi fala tafdahuni wattaqullaha wala tukhzuni. Tengok puak ni. Dengar berita tu Nabi Lut ni ada muda beliau. Supaya kita lah dengar kata mereka tu ada nak darah jangok Kita pergi jalan ke buat jalan moya. Assalamualaikum cik, apa cik? Kita pergi nak buat lain. Alhamdulillah, apa khabar lo lama tak ada mengiziarah pok cik dia. Tapi dia nak buat lain dah. Pok cik pun lama-lama anak dia jangok. Lepas tu lama suruh anak dia saat ni tu akik air waktu baik. Kita saat ni tu jumpa pok cik nak tengok anak dia tu. Alhamdulillah, ucuk-ucuk tangan Allah, masya-Allah. Lama kita ingat pok cik sungguh ni. Klik pondok asal nak imam pok cik, tak ada gezerah kan jumpa ke tuang imam cik lu dah. Lepas tu pok cik tu masya-Allah budak ni bertuah sungguh. Ngaji mana ni? Ngaji Punjawi. Tengok gapo dia tengok sini. Tengok masyarah ayat qalu bal ji'naka bima kanu yamtarun. Kata mereka itu perhati sini. Malaikat-malaikat kata bal ji'na, karena kata mung ni innakum qaumun munkarun, mung daripada kumpulan yang ingkarkan masalahnya. Masalah ke apa? Yang ni masalah ayat Allah, masalah ke perintah Allah. Fak muda ingkar tu hal larat tak boleh lewat mungkar daripada kumpulan ingkarkan perintah Allah. Jawab mereka itu kami itu bukan, tapi la a'rifukum, karena Nabi Lut kata aku tak kenalkan kamu daripada mana. Maka jawab mereka itu nahnu minal mursalin, kami daripada utusan Allah. Mari ni untuk nak membinasakan kaum engkau hidup. Engkau saat ni tu tak usah bimbang, engkau tak usah takut katanya. Kalau kata mereka itu la takhaf, mu jangan duk takut hei Lut, fa inna ji'na laka bil azab, sesungguh pada hari ni kami datang bagi engkau untuk nak mengazab akan kaum engkau tu, kaum engkau hak nak dengar. Kami nak mengazab akan kaum engkau allazi kana yashukku fihi qaumuka, yang telah ada syak padanya pada azab ni oleh kaum engkau. Jadi kaum engkau duk syak, duk ragu-ragu, kita duk lah ni tak ada apa Tuhan tak azab ni. Kita mau jatuh buat apa dia tak azab. Supaya orang lah ni dia suka tu lah. Seorang lah ni duk syak tu lah. Azab tak mari dia, kita duk malah ni. Pakam adik malaikat itu mun jangan duk takut, mun jangan duk bimbang hidup. Kami datang hari nak mengazabkan kaum engkau yang duk melewat jatuh sama jatuh. Wala yusaddiquna, dan tidak benar oleh mereka itu. Wajibna kabil haq, kami datang akan dikailuk dengan kebenaran. Gawa? Yakni min indillah. Gapo kebenaran? Kami nak mengazab mereka, kami nak membinasa mereka, mun tak usah bimbang. Wa inna la sadiqun. Maka fa asri bi ahlika bi kita iminallai, karena Allah Subhanahu wa taala nak membinasa mereka. Mereka saat itu Allah Taala nak binasa. Maka Allah suruh royak kepada Lut, royak malaikat royak. Suruh Nabi Lut tu menyusuk diri dan keluarganya, maka malaikat menyuruh Lut dan ahlinya duduk jauh daripada mereka. Karena takut jatuh azab balik bumi tu kena kepada Lut dan keluarganya. Kamu dia berlakukan azab. Azab ni berlaku balik bumi ni. Liqaum Lutin, bagi kaum Lut. Fi waktu sabah, pada waktu subuh. Yakni balik tu benar malaikat kata Lut mungkin duduk jauh
pada satu malam ataupun sepotong-potong daripada malam, mungkin duduk jauh sikit. Engkau dan keluarga engkau. Malaikat isterimu seorang je. Isterimu tu dengan kau kepada Allah. Hak tu muntah sahaja. Mung keluarga hidup jauh sikit. Sembunyi diri. Kenapa? Kerana aku nak azabkan mereka itu akan satu potong daripada malam. Mereka duk galik, duk gapo. Maka lepas pada tu dekat-dekat nak subuh, Allah Ta'ala memperlaku suruh malaikat balik ke bumi. Maka punggung-punggung mereka tu tersoyok dan pula terpotong. Wal-iyazubillah. Punggung soyok. Jadi kerak, jadi belah. Malaikat saat ni buat tu dah. Punggung tu jadi kerak. Lagi pula jadi terpotong, terkerak punggung. Punggungnya boceh kerak, perak. Beradulah deh. Sakitlah. Macam-macam lah. Kamu dia malaikat pun ambil bombing. Hak dipatak, buat naik ke langit. Maka rembah atas kepala mereka. Dengan keadaan mereka tak sedar pada waktu dekat-dekat dengan subuh. Sebab tu nak berlaku ngigak. Belum dah subuh. Waktu nak timbul azab pun dekat dah subuh. Sebab tu kena beringat. Belum pada subuh ni, macam-macam. Kalau orang nak sambung kita pun, ketika tu kita tidur galik. Kita tidur tak khabar. Kalau orang buat maksiat pun, fok duk minum di dalam bar, dalam apa, waktu ketika tu dia tak khabar. Dekat subuh tu dia tak khabar. Dia galik ketika tu. Kerana orang panggil setan ni, dia masuk dalam rumah dia dua masa. Setan iblis, dia masuk dalam rumah dia dua masa. Yang pertama dekat-dekat dengan ngorek. Sebab tu dekat ngorek orang kata kaluk ngak. Kaluk lah orang nak maya, kaluk ngak makan. Kalau misalnya kat maya, kalau fok judi gaduh dengan judi dia. Kalau fok buat maksiat gaduh dengan maksiat dia. Kalau nak joli kat ngoreknya sedap. Karena apa boleh sedap? Ketika tu setan yang masuk le sari-sari dia. Lepas tu waktu dini hari so, waktu dekat dengan subuh, setan pun masuk. Kama dia malaikat membinasa mahallul azab wa Syam. Tempat yang Allah Ta'ala balik bumi bagi kaum Lut ni ialah di Syam. Makan dhabit, makan yang tetapnya al-an pada masa sekarang. Wal bahrul mayyit, yakni laut mati yang ada pada Urdun dan pada Jordan. Tu dikatakan laut mati. Tak mati. Habis kat tu kami kata wallahu a'lam. Ada tu banyak tu. Kita baca baik sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok baik sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu, dan disunat ayyam kutha. Bahasa mendiamilah ia seorang as-saim ataupun seorang yang berpuasa ni lah. Mu'takifan hala kaunihi, hal keadaannya as-saim. Dia beriktikaf di malam 10 akhir, malam yang akhir, yakni malam raya tu. Siapa setara mana sunat yang mendiamilah saja. Ila salatil Eid. Hingga siapa kepada sembahyang raya. Yang iktikaf malam raya, siapa orang sembahyang raya. Wa ayyatakifa qabla dukhulil ashri, dan sunat dia beriktikaf belum pada masuk 10 akhir. Wa yata'akkadu iksarul ibadatil mazkurah fihi. Apa dia? Raja'a musadafati lailatul qadar. Maka kuatnya sunat yang ta'qiq, sunat yang ta'akkud, sunat muakkadah, banyakkan ibadat yang tersebut fihi padanya pada al-ashri, yakni 10 al-ashri al-awakhir, 10 akhir daripada Ramadan ni. Kerana apa? Ya banyak ibadat, ya banyak ingat tahu Allah Ta'ala, banyakkan zikrullah, tak ada tubiklah saja. Raja'a musadafatil lailatul qadar. Kerana berharap-harap oleh seorang yang beribadat yang muqtakid dalam 10 akhir ni, kerana dia berharap-harap betul dalam ibadat itu dengan malam Lailatul Qadar. Lepas tu payah dah orang lah ni nak jumpa lagu penuh lagu nah. Orang dulu-dulu banyak temung lagu ni, tapi kita sekarang ni tak tahulah, boleh di akhir zaman jarang nak temulah. Bangun subuh, dekat-dekat subuh turun nak semaya tu air penuh lik-lik lagu. Air lagu penuh. Tubik sampai atas kerek. Lepas tu pang kayu semua sujud pada air tu. Pang kayu semua sujud kepada air itu. Sujud pada air itu makna kata nak? Sujud kepada malaikat-malaikat yang turun pada langit. Saya kata tanazzalul malaika. Tanazzalul malaikatu war-ruh, dan turun oleh para-para malaikat malam Lailatul Qadar dan ruh-ruh. Sebab tu pang kayu semua sujud kepada air dan sujud pada malaikat-malaikat itu. Lepas tu nak dapat alamat ni payah. Orang sekarang kalau boleh buat amal tu betul dengan malam Lailatul Qadar tu pun alhamdulillah. Kalau dia boleh jumpa dengan ilamat tu kan alhamdulillah besar sangatlah. Orang kalau temu kat mana? Apa kayu sujud lah kau malam 27 alal lagu kat subuh tu tengok penuh, kita doa. Tapi payahlah nak boleh. Kalau boleh kat orang tu, masya-Allah benarlah. Keramat hidup, keramat dunia akhirat. Gapo dia Lailatul Qadar? Ai al-hukmi wal fasli, yakni hukumnya, wal fasli dan perceraiannya, awis syarafi ataupun kemuliaannya. Kerana kemuliaan Lailatul Qadar
dan hukumnya yang amat besar. Hukumnya siapa dia beramal betul dengan malam Lailatul Qadar, maka pahala amalan dia semaya malam tu ataupun dia baca Quran malam tu serupa dengan 1000 bulan. Maka dikajikan oleh ulama 1000 bulan ni berapa? Yakni 80 tahun. 82 tahun, 2 bulan setengah. Itu hukum dia. Siapa dia pergi buat amal malam tu, dia pergi doa. Lepas tu dia baca Quran. Tapi dia semaya sunat tahajud, sunat qiyamul lail. 2 rakaat dia tu hari pahala, supaya semaya tu 1000 bulan. Kamar dia hukumnya 1000 bulan kan? Yakni supaya kita hidup buat amal 82 tahun, 2 bulan setengah. Tu lah pahala dia. Hukumnya tu belah tu. Wal fasli dan perceraian. Dan beza malam dengan malam lain. Malam Lailatul Qadar ni serupa dengan malam lain? Tak serupa. Awis syarafi dan kemuliaan dia. Tak serupa. Sebab kita buat amal pula akhir, buat amal awis sungguh. Tak tu baik sejik iktikaf supaya nak kepada kemuliaan bagi malam Lailatul Qadar. Wal amalu fiha. Dan bermula amalan padanya ai fi Lailatul Qadri. Orang yang beramal pada malam Lailatul Qadar ni. Khairan. Ialah terlebih kebaikan. Terlebih kebajikan. Minal amali. Daripada amalan. Orang yang beramal pada malam Lailatul Qadar ni ialah terlebih baiknya daripada amalan fi alfi syahrin, pada 1000 bulan. Orang mana beramal betul dengan malam Lailatul Qadar, maka terlebih baik daripada amalan. Gitu. Khairun ialah terlebih baik minal amali, daripada amalan fi alfi syahrin, pada 1000 bulan. Nak tahu amal amalan Gismaya malam Lailatul Qadar, betul malam Lailatul Qadar. Ataupun baca Quran, betul malam Lailatul Qadar. Lebihnya daripada amalan 1000 bulan daripada bulan lain. Wala Masya Allah, tabarakallah. Patut siapa ya boleh, alhamdulillah. Patut malam Lailatul Qadar ni pelik sikit. Malam tu orang senyap deh. Itik tak bunyi kuik. Air tak bunyi kukuk. Manusia senyap deh. Patut malam tu hujan lelek, hujan angin fuh. Malam Lailatul Qadar lagu tu. Gana? Manusia tidur. Suara air tak bunyi. Suara kuat-kuat tak ada bunyi. Malam tu senyap. Kenapa apa? Kerana kemuliaan malaikat turun daripada langit dan para roh-roh tu main pada langit. Mulia sangat. Tak ada siapa dia guik. Tak ada siapa dia kukuk. Daripada binatang dia tahu kata malam ni mulia. Sebab dia tak kukuk. Air tak kukuk. Suara tak bunyi. Lepas tu, dia angin leluh. Angin leluh. Lepas tu, ujian ratik. Berapa. Cuba perhati. Kalau siapa dia boleh malam baik ni, buntung besar orang ni. Buntung besar. Dah. Laisa fiha, tiada padanya. Dah, pada alfi syahr itu. Lailatul Qadri, tak ada Lailatul Qadar. Nak ayat kata wa amalan Lailatul Qadar, maka lebih baik pada amalan 1000 bulan. Dah, lain daripada malam yang tidak ada Lailatul Qadar. Laisa fiha, yang tidak ada padanya pada malam ni. Lailatul Qadri. Lailatul Qadar. Nak tahu amal pada malam Lailatul Qadar terlebih baik daripada malam yang tidak ada malam ke? Yang tidak ada malam ke? Tidak ada Lailatul Qadar, lebihnya 1000 bulan weh. Wahia munhasiratun indana fihi, dan ia Lailatul Qadar tersipang ia di sisi kami mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan Imam Syafi'i fihi, padanya pada alfi syahrin, ataupun fihi pada apa dia, yakni pada apa padanya pada al-ashril awakhir ataupun al-ashril akhir. Askat tu kamar dikata wallahu a'lam. Masuk di dalam ta'alluq dan khija'ah bagi kudrat, yakni ta'alluq dan jizi hadis. Tengok. Deh. Berkata setengah muhaqqiqin. Muhaqqiqin gapo tulis luar, yakni ulama yang menyabitkan satu masalah serta dalil. Baik dah. Tu dia, tak nama lah. Dan gapo dia, berkata setengah muhaqqiqin. Apa muhaqqiqin? Tulis luar, yakni ulama yang mendatangkan satu masalah serta dengan dalil. Itu nama muhaqqiqin. Ya, ada golongan ulama satu lagi nama mudaqqiqin. Mudaqqiq. Apa ulama mudaqqiqin? Yakni ulama tulis luar situ, tak luar. Tulis luar, hak buat pandai. Ulama muhaqqiqin yakni ulama yang mendatangkan satu masalah serta dengan dalil. Dan ada satu ulama yang halusi lagi.
Yang tinggi lagi orang panggil ulama mudaqqiqin. Mudaqqiqin yakni ulama yang mendatangkan atas dalil. Kemudian kata ulama muhaqqiqin, yang terkama dia. Berat dengan mutaakhirin, yakni ulama yang sabit lepas daripada Imam Nawawi dan Rafi'i. Tulis dia tu. Apa muakhirin? Mutaakhirin, yakni ulama yang 500 turun main selepas daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Pok anda tulis. Deh. Gapo mutaakhirin? Yakni ulama 500 tahun mari kok ning selepas daripada Imam Nawawi dan Rafi'i. Itu dikatakan ulama dan mutakhir. Tapi yang terlebih dekat, orang yang terlebih dekat perkata yang terlebih habis tu mana tu? Bermula yang terlebih habis, yakni bermula perkataan dan cakapan yang terlebih habis, yang terlebih dekat, ditambahkan pula pada sifat maknawiyah. Ditambahkan pula yang seperti tambah sifat maknawiyah di atas ma'ani tu. Bila ni selepas pada maknawiyah tu tambah pula maknawiyah tu. Pula apa pula? Yakni seperti dibilang dan ditambah sifat maknawiyah di atas ma'ani. Pada sifat maknawiyah, kerana dia perkataan yang terlebih hafif, yang terlebih dekat, yang terlebih kepada yang comilnya, yang kenanya, yakni apabila tambah pula pada maknawiyah, maka comil pula kita tambahnya akan dua sifat. Kita tambah pula dua sifat. Apa dua sifat? Yakni sifat idrak dan sifat takwin. Baik. Apa murad dengan dua sifat? Yakni sifat idrak dan sifat takwin. Habis kat tu. Comil kita tambah apabila pada maknawiyah, kita tambahnya ma'ani, kita tambah ke mana? Kita tambah sifat maknawiyah. Mana? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an. Maka comil pula kita tambah setengah daripada sifat kesempurnaan bagi Allah. Dua sifat. Mana? Dua sifat tu ialah sifat idrak dan pula sifat apa? Sifat takwin. Kita katanya kerana kita tambah pula comilnya, kita kata kaunuhu mudrikan wa kaunuhu mukawwinan. Comil kita tambah dua sifat pula. Tengok lagi. Pertama, kaunuhu ta'ala. Keadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Apa mudrikan. Baca mudrikan. Baca dengan isim fa'il. Jangan baca jangan baca mudrakan, baca mudrikan. Keadaannya Allah Ta'ala mendapat. Bersifat dengan sifat pendapat. Kerana mudrikan, yakni keadaan Allah Ta'ala. Pendapat, mendapat, yakni dengan sifat pendapat itu. Mudrikan mendapat, yakni keadaan potongi dan rupa Allah Ta'ala tu yang mendapat. Kama dia Tuhan mendapat dengan sifat idrak, dengan sifat pendapat. Itu. Mudrikan, keadaan yang Allah Ta'ala yang yakni dapat Allah dengan sifat pendapat, ini sifat idrak. Sekat tu habis. Artinya bagi kaunuhu ta'ala mudrikan ni, keadaan Allah Ta'ala. Satu potongnya kita kira dah. Kalau sebut kata keadaan tak sabit di sisi mereka. Kalau berlaku kata kaunuhu ta'ala mudrikan, ini sabit di atas perkataan Imam Qadi dan Imamul Haramai yang mengisbatkan akan dia tu daripada halun ataupun dia tu halun minal ahwal. Satu kelakuan dan satu potongnya daripada potongnya seperti sifat maknawiyah dulu. Sifat maknawiyah seperti kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala siapa dia? Muridan, kaunuhu ta'ala hayyan. Itu mereka yang menyabitkan ahwal bagi Allah. Makna satu sifat potongnya dan pula segala kelakuan dan potongnya yang duk memperlekatkan sifat ma'ani di kudrat Allah. Itu di atas perkata yang mengisbatkan ahwal. Dan setengah daripada perkataan mereka yang menyambit baginya bukan ahwal. Dia umurun i'tibariyah. Adapun Asy'ariyah, ia tidak mengisbatkan. Itu dia. Artinya keadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu mendapat. Yakni Allah Ta'ala mendapat. Yakni dengan sifat pendapat. Dan melazimi ia. Dan melazim ia. Dan lazim ia, yakni tetap ia. Ia kaunuhu ta'ala mudrikan, yakni sifat idrak. Dan lazim ia kaunuhu ta'ala mudrikan ni,
akan sifat idrak, dia duk melazimi idrak. Supaya sifat gapo kaunuhu qadiran, dia duk melazimi bagi bagi kudrat. Kita kata kaunuhu ta'ala qadiran. Maka bagi Allah Ta'ala ada ma'ani, maka duk melazimi, duk berekeh, duk menetapi, duk tetap di ma'ani, ialah satu sifat kaunuhu ta'ala qadiran. Supaya bagi perkataan Qadi dan Imamul Haramain menyambit sifat idrak, makna tak melazimi ada di idrak tu, ya tubik pula satu kalakuan kaunuhu ta'ala mudrikan. Gitu. Dan mustahil lawannya, mustahil lawannya, lawan bagi gapo kaunuhu ta'ala mudrikan. Kedua, dan mustahil lawannya kedua. Mustahil lawannya kedua apa? Kaunuhu ta'ala gapo dia? Dah. Kita tahu mendapat, maka makna kata Allah Ta'ala tidak mendapat, ataupun apabila Allah Ta'ala mendapat, bermakna Tuhan itu mendapat. Apabila keadaan lawan bagi keduanya, makna kata Allah Ta'ala tidak mendapat. Tidak mendapat itu mustahil. Gitu, dah tak molek. Dan mustahil lawannya, lawan bagi kaunuhu Ta'ala mudrikan. Betul? Kedua, gapo kedua? Yakni tidak mendapat akan perkara-perkara yang mungkin gitu. Gapo kedua? Mari kedua. Dah ada sini. Dan mustahil lawannya kedua tu suku-suku sekat suku tak suku nama tak faham dah. Dan mustahil lawannya lawan bagi kaunuhu ta'ala mudrikan tu seolah kita tak gapo dia? Kaunuhu ta'ala gapo dia? Hak mustahil dia. Mustahil kita kata hak lawan bagi masalah kaunuhu ta'ala mudrikan, dan lawan seperti ni. Kaunuhu ta'ala gapo? Qadiran. Lawannya kaunuhu ta'ala ajizan. Maka ketika ni kaunuhu ta'ala mudrikan, lawannya kaunuhu ta'ala ghaira mudrikin, tidak mendapat. Gitu. Kedua daripada sifat yang menyabitlah oleh ulama ni kaunuhu ta'ala muqawwinan. Apa makna muqawwinan? Artinya, arti keadaan muqawwinan, kaunuhu ta'ala muqawwinan ni, keadaannya Allah Ta'ala ni yang mengada-ngadakan, yang menimbulkan kalau mana mungkin gitu. Mengada-ngadakan yakni akan segala perkara-perkara mungkin. Dan mustahil lawannya, lawan bagi kaunuhu ta'ala muqawwinan ni apa dia? Yakni kaunuhu ta'ala apa dia? Kaunuhu ta'ala ghaira ijadin ataupun ghaira mujidin, tidak mengada-ngadakan gitu. Lawan dia. Salah lawannya salah ai kaunuhu ta'ala ghaira mujidin, tidak mengada-ngadakan, tu lawannya. Maka atas barang yang tersebut, tengok weh, jangan duk nera weh. Dan mustahil, habis kat tu. Maka atas barang yang tersebut ini, apa barang yang tersebut ini? Yakni daripada setengah sifat-sifat kamalat bagi Allah gitu. Maka atas barang yang tersebut ini, yakni maka atas perkataan yang tersebut ini, yakni daripada sifat-sifat kamalat dan sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala yang tersebut itu, yang wajib tafsir satu persatu ni. Jadi segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 24 sifat, dan segala mustahil atasnya 24 sifat pula. Nah sekarang ni, tengok. Kita ambil situ dulu. Tak saya panjang, takut pening. Takut pening. Dia banyak ni. Banyak lagi kita bercara ni. Lepas tu kena bagi sosok nak hingga pening dah. Tengok. Jadi, setengah daripada aqaidul Islamiyah ataupun aqaidul iman. Tengok mulai. Khulasah kitanya dah. Jadi khulasah aqaidul iman dan aqaidul Islam ialah dikatakan akidah. Akidah yang bahasa Islam ni berapa tengok? Dah. Akidah yang bahasa Islam ni tengok. Dah. Yang pertama kita kata di atas ulama Imamul Qadi wa Imamul Haramain. Tengok. Khulasah ni faham boleh pala sasa ni dah bagi kita besar. Siapa dia ingat hak ni, maka dia lepas daripada muqallid, lepas daripada turut buta tuli, dan dia lepas daripada berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hak ni wajib di atas tiap-tiap mukallaf macam kita, orang yang akil dan balik, kena tahu benda ni. Lepas tu kena ikatlah hati, kena berimanlah hati, kena tamatlah hati. Dan apabila kita lepas pada ni, kita lepas daripada goda-goda syaitan, tipu daya syaitan. Jadi khulasahnya kesimpulan daripada aqaidul iman, yakni di atas ulama. Tak molek. Ulama sini Imamul Qadi Al-Baqillani dan Imamul Haramain. Iman dua tanah haram. Tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Yang berkata mengisbatkan bagi Allah Ta'ala sifat idrak. Sifat idrak ni hak baru.
Hak kita dak ngaji dah wujud ida baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamuhu ta'ala bi nafsi wahdaniyah. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 13. Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala gawa dia. Nah, gawa dia hayyan lagi pula kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakaliman. 20. 20. Lepas tu menyabit oleh Imamul Qadi dan Imamul Haramain satu sifat pula. Bermakna tambah di atas 20 jadi 21 sifat idrak. Maka Comel dan Ahsan pada perkataan ini tambah pula apa? Sifat maknawiyah di bilangan lebih daripada sifat ma'ani. Lebih di atas sifat ma'ani. Sifat ma'ani 7. Patut lebih pula. Bila suku daripada sifat ma'ani. Ialah sifat maknawiyah yang 7. Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala muridan. Hak tu tambah di atas sifat ma'ani. Bermakna sifat maknawiyah suku sakat daripada jenis ma'ani. Suku sakat daripada sifat ma'ani Allah. Makna sifat ma'ani suku satu perkara yang ada di Allah. Dan sifat maknawiyah satu potongi yang ada di Allah untuk nak memplekatkan sifat maknawiyah, sifat ma'ani di Allahu Ta'ala. Maka situ jadi 20. Maka tambah pula Imamul Qadi, Imamul Haramain satu sifat idrak. Maka sini dia kata Comel kita kata kaunuhu ta'ala gawa dia mudrik. Maka sebab kita kata di sifat maknawiyah kaunuhu ta'ala qadiran. Maka pada perkataan dah menambah dan mengisbat sifat idrak, maka elok kita katanya kaunuhu ta'ala mudrikan. Mudrikan ini satu sifat yang duk melazimi bagi idrak. Supaya jangan kaunuhu ta'ala qadiran satu sifat yang duk melazimi bagi ma'ani. Faham tak? Hak duk melazimi ma'ani kaunuhu ta'ala qadiran. Kemudian mudrikan, kaunuhu ta'ala mudrikan ni satu sifat yang melazimi bagi Allah Ta'ala al-idrak. Makna kata di atas perkataan menyabit kata bagi Allah ada idrak, maka sini ya sabit juga melazimi dia, ialah sifat maknawiyah yang lebih daripada ma'ani, ialah kaunuhu ta'ala qadiran. Ni satu potongnya. Hak ni pun satu potongnya. Maka Comel apabila di atas perkataan Imamul Qadi, Imamul Haramain menyabit idrak, maka Comel kita kata kaunuhu ta'ala mudrikan satu sifat duk melazimi bagi ialah kena pada iradah. Maka orang panggil ma'ani satu perkara ada di Allah, ada di zat Allah, maka timbul situ satu potongnya kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan. Supaya dengan ada di Allah, ada di idrak, maka situ timbul satu sifat melazimi idrak, ialah kaunuhu ta'ala mudrikan. Maka kaunuhu ta'ala mudrikan duk melazimi bagi idrak, idrak yang wajib ada di zat Allah di atas perkataan yang berpegang oleh Imamul Qadi, Imamul Haramain. Hasil daripada ini kau, wal hasilu min hazal qaul. Dan kesimpulan pendek kata, pendek cerita daripada ini perkataan, anna ti'dada sifatillahi ta'ala al-kamilah. Sesungguh bahasa bilangan-bilangan segala sifat-sifat macam mana? Anna ti'dada, baca ti'dada, ta'dada tu kurang baca. Anna ti'dada sifatillahi ta'ala al-kamilata. Sesungguh bilangan bagi sifat-sifat Allah al-kamilah, sifat kesempurnaan bagi Allah, bagi perkataan yang menyabitkan idrak, yang menyabitkan masalah takwin, tu ba'un syuruna sifatan. Ni di atas perkataan yang menyabitkan takwin, menyabit idrak tu baik pada 24. Adapun alal qaulil masyhur ialah 20, lawannya 20 jadi 40. Tapi perkataan yang baru daripada Imamul Qadi, Imamul Haramain tu baik pula pada 20. Tahilu alaihi menyabit 20 idrak dengan takwin jadi 22, dan menyabit pula kita katakan dia lawan bagi idrak, lawan bagi takwin tu baik 2 jadi 4. Makna kata bagi Allah 24 sifat dengan tambahkan idrak dan tambah takwin, lawannya juga ialah lawan lain pada idrak. Tuhan tak ada menganaki, Tuhan tidak mendapat dan Tuhan tidak mengada. Maka tu baik 24 sifat. Nanti kita buat simpulan sekali lagi. Perkataan Mu'tazilah tu baik berapa? Perkataan Asy'ariyah tu baik berapa? Perkataan Masyhur tu baik berapa? Apa pula? Hari kita minta bertinyak dulu. Kadang dikata wallahu alam dah.